jualan kuih muih raya Belia 2024. Semangat rasanya mendengar kuih muih atau? Kuih muih. Macam lagi. Ada kainan ni. Apa tadi? Kayu buruk. Kayu buruk. Adakah? Suruh buat pilihan kuih mur ataupun biskut Arab. Tapi yang memilih kayu buruk. Saya macam question, kenapa kayu macam buruk? Lain, tapi dalam bayangan pikiran itu mesti batang buruk. Batang buruk sebenarnya. Okey, batang buruk. Tapi tadi tanyalah. Saya orang Gen Z. Jadi inilah yang akan kita bawakan ya. Yeah. Semoga bagi bis kita yang sudah bersedia untuk nyorang yang sudah mengambil tempahan tapi tidak tahu di mana kan tempat menjual. Jadi inilah yang akan kami bawakan bersama dua narasumber kita yang sudah pun bersedia. Penolong Ketua Pegawai Belia Dana Sukan iaitu Syahrinah binti Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama pemangku Pegawai Belia dan Sukan iaitu Tuan Muhammad Ali Noh bin Haji Masri. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita terus bersama dengan tajuk kita pada hari ini ya. Mungkin sebelum itu dapat dikongsikan mengenai dan latar belakang ataupun sejarah ringkas mengenai dengan jualan kuih muih raya Belia 2024 ini Puan. Okey, terima kasih dan terima kasih juga kepada RTBS untuk membagi slot untuk bagi pada pagiannya. Jadi jualan kuih muih Belia pada tahun 2024 ini memang sudah seperti kalau ada yang sudah maklum memang ia pernah diadakan lama sudahlah. Okey, kalau anda silap kira tahun 2005 ianya pernah pertama kali diadakan. Tapi dulu diadakan di satu tempat saja iaitu Pusat Belia di Bandar Seri Begawan sahaja. So pada tahun ini kelainannya dan juga keistimewaannya ianya diadakan ataupun dilarakkan di keempat-empat daerah. So artinya diadakan di empat daerah di bangunan pusat-pusat belia yang ada di empat-empat daerah itu tu. Itu dia. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah antara objektif jualan berkenaan dianjurkan. Okay. Antara objektif jualan ini diadakan adalah antaranya untuk memberi peluang kepada belia dan juga masyarakat di negara ini yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan juga selain itu memberi peluang juga untuk diorang ini mengembang luaskan bakat dan juga untuk mempelbagaikan ekonomi masing-masing lah, termasuk juga dapat mempelbagaikan ekonomi negara pulang juga. Dan dalam masa yang sama untuk mempromosikan penggunaan bangunan-bangunan pusat belia yang ada di empat-empat daerah ini pulang. Dan sememangnya pusat-pusat belia ini dibina adalah sebagai platform kepada belia dan juga masyarakat untuk membuat aktiviti termasuk jualan-jualan inilah. Itu antaranya. Baik, itulah ya pembangunan negara kita di mana telah pun disediakan infrastruktur ataupun juga bangunan-bangunan berkenaan jadi diguna pakai dengan sebaiknya. Jadi sebelum kita meneruskan soalan kita bagi tajuk kita pada hari ini, kita saksikan bersama ya sedikit sisipan video di kajian TV Auda sebentar lagi. Jadi kita ikuti bersama. Ada barcode yang boleh kita scan untuk mengetahui perkembangan, mungkin syarat dan sebagainya. Sebentar tadi. Jadi tadi kan mengetahui lebih menjurus ni, lebih jelas lagi dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, untuk seterusnya bersama dengan Tuan Muhammad Ali ya. Adakah kategori ini ataupun jualan-jualan ini hanya disasarkan kepada beberapa individu sahajakah ataupun ianya dibukakan kepada orang ramai? Okey, terima kasih ya. Okey, untuk jualan kuih muih 2024 ini memang dibukakan kepada orang ramai, khususnya kepada golongan belia yang disasarkan seperti pergerakan-pergerakan belia dan sukan, kedua persatuan-persatuan belia dan sukan, ketiga kelab-kelab belia di keempat daerah, seterusnya belia-belia daripada pusat pembangunan belia dan kelima belia daripada majlis perundingan kampung ataupun mungkin dan ada sekali adalah belia-belia daripada institusi pengajian tinggi ya. Jadi seperti yang dikongsikan oleh Puan Syahrinah tadi pada tahun ini ada sedikit pembaharuan ianya dilaratkan ke empat daerah dengan lebih 100 petak jualan disediakan untuk orang ramai menyertai jualanannya di mana dibagi di daerah Bernada Mora
ianya akan diadakan di pusat belia seperti pada lazimnya jualan kuih muih di Dewan Silaturahim sebanyak 50 petak. Manakala di daerah Blyth akan diadakan di 2 tempat yang berbeza, iaitu di pusat belia daerah Blyth dan juga di Dewan Serbaguna Dewan Serbaguna bersebelahan dengan pusat belia daerah Blyth dengan 31 buah petak jualan. Dan manakala di daerah Tutong ianya diadakan di 2 venue yang berbeza juga, di pusat belia daerah Tutong dan di bangunan bahagian belia dengan 19 buah petak. Di bangunan bahagian belia itu bersebelahan dengan pusat belia daerah Tutong, dan ada sekali di daerah Temburong sebanyak 10 buah petak jualan akan dibukakan kepada orang ramai yang akan berlangsung di pusat belia daerah Tutong. Jadi dalam kesempatannya saya mengalu-alukan juga orang ramai khususnya kepada belia Ketania memandangkan ianya dilaratkan ke 4 daerah, jadi mudahlah bagi belia-belia khususnya di luar daerah, contohnya di Tutong, Temburong ataupun Blyth untuk mengikuti jualan ini, mengikut tadahan daerah masing-masing. Okey, jadi dilaratkan 4 daerah. Kalau biasanya pada tahun-tahun yang sudah cuma di daerah Memuara saja. Betul. Di pusat belia. Di pusat belia. Pusat belia. Jadi ini di keempat daerah ni antara peluang para peniaga Ketani mengetahui para peniaga masa ni akan berkembang. Macam orang cendawan tumbuh. Selepas hujan dia banyak tumbuh. Jadi para peniaga Ketani dengan kreativiti mereka dan juga kemahiran mereka dalam bidang masakan, membuat kuih muih, kek dan sebagainya. Dan tadi kami berkesempatan menyaksikan tadi ada poster yang telah pun kami berikan untuk penonton. Jadi biasanya kalau setiap tahun memang kuih muih dan juga kek raya. Tapi kalian ni ada jualan-jualan yang lain. Jadi mungkin boleh diterangkan jualan-jualan apa lagi yang akan dijual di sana nanti. Okey, terima kasih. Seperti yang dikongsikan tadi, memandangkan yang dilaratkan ke 4 daerah dengan venue yang lebih luas ataupun lebih banyak dengan lebih 100 petak jualan dibukakan kepada orang ramai. Jadi Jabatan Belia dan Sukan mengambil inisiatifnya untuk memeriahkan lagi ataupun mempelbagaikan ataupun memeriahkan lagi jualan untuk menarik orang ramai kepada 2 kategori, iaitu kategori pertama makanan. Makanan itu seperti lazimnya seperti tahun-tahun lalu ialah kuih muih, biskut untuk persiapan menyambut kedatangan bulan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tiba. Di samping itu juga berjual juga makanan seperti makanan yang siap sedia yang mungkin boleh dijadikan sebagai juadah Ketani untuk berbuka puasa semasa bulan Ramadan nanti, kira macam gerai Ramadan mini berjual makanan yang untuk dibawa pulang. Okay. Bagi kategori kedua ialah kategori barangan yang muatu kepada barangan raya seperti pakaian cara Melayu, tudung, baju kurung, kasut dan juga sebagainya untuk memeriahkan lagi jualan-jualan ini. Jadi untuk makluman juga untuk jualan ini ianya akan diadakan majlis pelancarannya sedikit lewatlah daripada tarikh bermulanya jualan ini itu pada 27 Mac 2024, itu bersamaan dengan 16 ataupun 17 Ramadan tetap kepada penglihatan bulan nanti Jadi insya-Allah ada setiap daerah itu akan ada tetamu kehormat yang akan dimaklumkan nanti untuk melancarkan jualan tersebut. Di samping itu juga sebagai tambahan juga insya-Allah majlis pelancaran ini tarikh pendaftaran adalah bermula pada hari ini sehingga 9 Mac pada pukul 3 petang. Jadi orang ramai ataupun khususnya kepada belia Ketania ini bolehlah mendaftar melalui kod QR seperti yang dipaparkan di dalam video tadi ataupun melalui laman sesawang ataupun IG Jabatan Belia dan Sukan iaitu jbs.bn. Jadi di dalam itu ada dipaparkan poster, jadi orang ramai bolehlah mengimbas kod QR tersebut dan di dalam itu diselitkan borang penyertaan dan juga syarat-syarat untuk mengikuti jualan ini. Jadi untuk selepas mengisi dengan lengkap borang tersebut bolehlah dihantar melalui mengikut tempahan jualan petak masing-masing lah. Sekiranya ada orang ramai ataupun belia-belia yang di luar daerah bolehlah mengantar ke Jabatan Belia dan Sukan cawangan daerah lah. Contohnya kalau di daerah Blyth bolehlah dihantar di cawangan Jabatan Belia dan Sukan di daerah Blyth dengan seterusnya membuat pembayaran dan setiap petak jualan ini akan dikenakan bayaran tertentu. Okey, itu dia. Baik, mungkin ada yang sudah pun memikirkan ni Tuan, katanya
aku tinggal di daerah Tutungnya, boleh ke tunya? Kalau aku di daerah Tutong juga tapi berjual jadi bandarnya. Jadi bagaimana? Ataupun ada baiknya dibagi peluang kepada orang lain pula. Bagaimana tuan? Ya puan. Okey. Memang sebetulnya hasratnya adalah untuk memudahkan golongan belia ataupun masyarakat di setiap daerah tu. Tapi kalau sekiranya ada yang berhasrat macam ia dari daerah Tutong, hasratnya akan berjual di Brunei Muara misalan, itu indah pulang kami ada menetapkan yang mesti diorang Tutong, mesti di Tutong. Itu indah pulang. Cumanya kami lebih menggalakkan kalau dari Tutong biar di Tutong, kalau di Temburong biar di Temburong, macam itulah. Bagi memudahkanlah para belia tu dan memberi peluang juga setiap belia-belia daripada setiap daerah tu mewakili untuk berjual di daerah masing-masing. Memudahkan juga untuk diorang membawa barang-barangan jualan mereka. Jadi keseluruhan keempat daerah dengan venue-venue yang berlainan, berapa ratus petak? 100 lebih petak? 100 lebih petak lah. 100 lebih? 100 lebih petak akan disediakan di keempat daerah. Jadi bermula hari ini rasanya bila yang mendengar ni ada sudah yang memohon. Maklum saja dengan adanya di pertengahan. Akan memohon sebentar lagi. Boleh. Saya sudah tadi mengimbaskan jauh. Tapi itulah ya, namanya juga dalam bagi mereka yang suka berniaga, memang peluang-peluang ini yang sangat mereka nantikan. Tambahan lagi pada tahun ini dipelbagaikan. Bukan saja jualan biskut ataupun kek untuk hari raya, tapi ada mini Ramadan. Jadi jualan secara tapau lah. Jualan secara tapau, dan satu lagi ada jualan pakaian. Jualan pakaian masuk atau aksesoris tudung, tudung dan sebagainya. Adanya songkok dan apa lagi tadi? Persiapan untuk untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri lah, barang-barangan. Bagaimana pula dengan petak berkenan tuan dan juga puan? Adakah ianya bayarannya perlu setiap hari ataupun akan dijadikan package secara package sekali bayar untuk sepanjang mengikuti jualan tersebutlah, bermula dari 13 Ramadan sehingga 29 Ramadan, termasuklah waktu diorang set up meja, menyusun dan semasa hujung Ramadan untuk memayap semua barang-barangan mereka lah, termasuk sudah 13 hingga 29 Ramadan dengan satu bayaran lah sekaligus. Jadi meja memang telah pun disediakan lah ya untuk kita dan petak tersebut. Dan memang kita mengharapkan juga antara kemeriahan berkenaan bukan hanya setakat menantikan untuk berada di bulan Ramadan ataupun juga bulan Syawal berkenaan. Kuih-muihnya mungkin dapat dikongsikan, adakah ianya ditumpukan bagi kuih-muih tradisi kah ataupun apa saja kuih-muih pun boleh saja dijualkan. Okey. Indah pulang dispesifikasikan ianya mesti tradisional dah. Because kemasan ini pun kadang-kadang ada yang tradisional dimodernkan pun ada juga. So tapi indah juga yang tradisional tu indah juga dilupakan. Selalunya yang peserta nanti yang menyertai itu nanti tentunya ada yang tradisional, ada yang moden. Contoh kalau macam kek roll, dah lari tu mesti ada tapak kudanya, roll durian kuning ke durian putih, ya macam itulah. Variasikan lah ya. Kek lapis apa tu, kek kukus ya. Jangan khawatir Mama, daripada 13 Ramadan jadi bayangkan kalau tadi tes liur macam satu kek roll tu, kek lapis satu untuk sungkai. Dah sampai tu kek raya. Satu tadi mesti balik stok banyak refill. Untuk sendiri dulu. Betul. Kadang-kadang tadi mengetahui. Bisa kata dalam peniaga-peniaga ni tadi sudah memak ni peniaga. Yang ani kuihnya nyaman ni, yang ani keknya nyaman. Jadi bagaimana dengan peniaga-peniaga ni, apakah antara syarat-syarat yang perlu mereka patuhi? Okey. Antara syaratnya ialah setiap permohonannya perlu memohon satu petak jualan sahajanya, dibenarkan satu petak jualan, dan setiap jualan itu perlulah diorang memilih sama ada diorang menjual kategori makanan ataupun barangan lah, barang antara dua lah ataupun kedua-duanya sekali lah, bagi memudahkan pihak kami penyusunan meja-meja tersebut diberikan kluster. Ada meja yang berjual makanan, ada berjual barangan dan juga sebagainya lah yang bersesuaian dengan kita ni untuk menyambut kedatangan bulan Syawal nanti dan juga semasa Ramadan nanti. Ya. Jadi sekali lagi ni tuan, bagaimana mereka ingin mendaftar ni sebab dibukakan pada hari ini. Okey.
Pendaftarannya bolehlah dilihat melalui poster seperti yang dipaparkan tadi ataupun melalui IG lah yang paling senang. IG kami jbs.bn. Jadi di sana ada diselitkan poster dan orang ramai bolehlah mengimbas kod QR tersebut, dan di dalam kod QR itu ada diselitkan borang penyertaan untuk diisi dengan lengkap, dan sebelum borang itu ada diselitkan dengan syarat tu. Jadi orang ramai yang sebelum memohon bolehlah membaca syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak jabatan sebelum mengisinya dan menghantarnya di ke-44 daerah mengikut tadahan tempahan jualan tersebutlah, mengikut tadahan daerah masing-masing. Baik, seperti di Kerja TV Auda sekarang ini telah pun dikongsikan kepada Auda. Jadi mungkin dapat bagian penerbitan kita ni untuk mengongsikan sekali lagi mengenai dengan paparan video tersebut. Jadi dapat juga penonton kita ni dapat menyaksikan dengan lebih jelas mengenai dengan pengongsian barangan-barangannya, makanannya, begitu juga dengan pengibasan kod QR berkenaan. Jadi kepada Auda sebentar lagi, jangan lupa set telefon bimbit, set dalam rekod untuk mengikut apa sahaja yang diperlukan untuk habis kita mengikuti akan jualan kuih muih Raya Belia 2024 berkenaan. Jadi kita ikuti bersama ya. Dapat enggak penonton kita ni merakam dan juga mengimbas kod QR sebentar tadi? Saya berkesempatan ni menyaksikan baju katanya. Rasanya belum beli baju ni. Jadi kita ni sebenarnya akan mengetahui siapakah antara peniaga yang berjaya untuk mendapatkan petak-petak itu dan juga keperluan-keperluan untuk masyarakat kita ni di musim raya, di musim bulan puasa ni nanti dan menujukan ke raya lah. Kadang-kadang ada yang ada sampat potong baju, beli ready-made. sekali dia sampat menempah songkok. Kan? Ada ready-made semasa jualan berkenaan. Kerana ini bukan hanya setakat jualan kuih muih raya, tapi juga telah pun dilaratkan untuk jualan makanan-makanan untuk bersungkai, begitu juga dengan pakaian dan juga barangan-barangan yang lain pun ya. Betul. Jadi ada menjadi satu trend ni Muammar masa ni, sinjang yang terus siap. Mana tahu kan ada para peniaga kita ni yang yang menyediakan sinjang terus siap atau tak tujuan mana tahu. Okey, mungkin ada tambahan-tambahan yang ingin tuan puan akan sampaikan dalam jualan kuih muih Raya Belia 2024 ni. Okey. Diharap dengan adanya projek jualan kuih muih Belia ni nanti ianya dapat seperti ini maklumkan tadi untuk memberi peluang lah kepada belia dan juga masyarakat yang ingin berkecimpung dalam bidang kesewahanan yang tidak berkesempatan untuk menyertai mungkin mana-mana expo yang sudah sedia ada, mungkin penuhkah slotnya apa kan. So diharap Ania dapat memberi peluang kepada mereka, and then pada masa yang sama diorang dapat mempromo produk sendiri itu kan. So and then diharap juga dengan adanya ni mendapat penyertaan yang menggalakkan dan juga kunjungan yang ramailah ke jualan itu nanti, and then supaya dalam masa yang sama kata Niani untuk menyokong produk-produk tempatan tadi. Tuan sendiri? Okay, harapan Kementerian Kebudayaan dan Sukan melalui Jabatan Belia Sukan melalui jualan ini agar orang ramai khususnya kepada belia kita ni untuk berkecimpung ataupun orang berjinak-jinak dalam bidang keusahawanan, dan mungkin jualan ini boleh dijadikan sebagai platform bis diorang untuk diorang tu melangkah ke alam perniagaan yang lebih luas dan lebih mencabar selaras dengan wawasan Brunei 2035 ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengalukan orang ramai untuk berkunjung memandangkan pelbagai produk telah ditawarkan, makanan ataupun barangan-barangan yang persiapan tadi untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Jadi orang ramai dialulukan untuk datang ke jualan-jualan ini, memeriahkan lagi, menyokong produk-produk tempatan seperti yang Puan Syarinah kongsikan tadi, dan dalam sama-sama tadi membantu ataupun memberikan dukungan kepada peniaga-peniaga kecil, terutama sekali kepada golongan-golongan belia, insya-Allah.
Tepat sekali. Inilah namanya petani boleh barrelkan kepada perkara yang dapat memberikan petani manfaat. Betul tak? Kita ditularkanlah ya hal-hal tersebut. Kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin pada kita ini memang pandai dalam membuat kuih-muih tradisional ataupun kuih-muih yang moden pada ketika ini. Apa yang diharapkan juga kepada outer ya belia-belia ketani khususnya dalam menjual ataupun membuat kuih-muih berkenaan, biarlah yang pertama untuk kita ni sentiasa mengekalkan kebersihan. Betul. Kedua, kita ni pentingkan juga kesihatan, jangan terlampau manis, jangan terlampau tawar. Jadi berkaitan juga dengan cukup berasa. Cukup berasa saja. Yang orang apa kalau apa telah pun saya dikongsikan pernah katanya first impression set everything. Jadi impresi pertama ianya akan mengubah segalanya. Kalau rasanya awal-awal sudah merasa manis, akan kena balik. Artinya datang malam lah tu. Sampai malam kan? Sampai malam. Dari bermula 10 pagi hingga 10 malam. 10 pagi 10 malam. Jadi kalau kembali untuk waktu persungkaian boleh datang petang. Tapi kalau akan merasa waktu malam saya tak boleh datang. Boleh merasa kuih-kuihnya. Terasa. Okey, Puan Ribuan, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Syarina dan juga Tuan Muhammad Alino kerana berkongsikan sesi wawancara kita jualan kuih muih raya belia 2024. Semoga ini akan berjalan dengan lancar dan juga sukses. Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.